Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, ya, komen dan maklumkan, share ramai-ramai. Sebab shadow ban berterusan tak habis-habis. Dan sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin, dan juga share link Telegram dengan rakan-rakan anda. Baik, dalam pada ada desas-desus very soon dan sebagainya, sesuatu akan berlaku. Dan setelah saya berulang kali menjelaskan bahawa MP UMNO langsung tidak terikat dengan perjanjian yang kononnya ditandatangani sebelum PRU 15, dan saya dah jelaskan mengapa perjanjian itu tidak boleh diguna pakai. Okey, saya tak nak ulangnya di live ini. Setelah berkali-kali saya jelaskan berhubung dengan undang-undang anti lompat parti, saya sebenarnya mengaku silap gunakan istilah Akta Anti Lompat Parti. Dia tak wujud Akta Anti Lompat Parti, tetapi pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah mewujudkan undang-undang anti lompat. Dan setelah berkali-kali menjelaskan mengapa dalam keadaan bila MP perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, dalam keadaan bila dia tak perlu, bagaimana anda telah diperdaya kononnya, ya, keluar parti, jika MP buat ni dia perlu kosongkan dan sebagainya. Barangkali kerana terdesak, kini Setiausaha Agung UMNO sudah keluarkan satu kenyataan yang saya kira mengelirukan rakyat dan MP. So Ashraf Wajdi lah, menurut dia Perlembagaan UMNO sudah dipinda untuk diselaraskan lah dengan undang-undang anti lompat, dan disebabkan itu jika seorang MP ni dia menganggotai satu pakatan, pakatan bukan rujuk pada Pakatan Harapan, maknanya sudah ada satu persefahaman di antara parti-parti ke apa untuk buat sesuatu, di mana pakatan itu tidak dianggotai oleh UMNO, maka keahlian MP berkenaan secara automatik tergugur dari parti. Okey, secara tergugur dari parti. Walaupun Ashraf tidak sebut, tetapi gambaran diberikan seolah-olah MP itu perlu kosongkan kerusi. Atau dia ada sebut, saya tak tahulah. Dan juga jika MP menandatangani satu perjanjian dengan satu pakatan yang di mana UMNO tidak menganggotainya, maka keahlian dia tergugur secara automatik. Now, pertama, ya, saya berpendapat Ashraf ni cuba bayangkan mereka perlu kosongkan kerusi, so kita tolak Ashraf lah. Saya nak perbetulkan, dan saya akan ulang, biar kena ulang beribu kali untuk didik anda semua. Saya akan ulang, ya. Pertama, ya, tapi kali ini saya rujuk spesifik kepada isu Ashraf. Pertama, ya, Undang-Undang Anti Lompat Parti, iaitu pindaan dalam perlembagaan yang berkait yang berkait dengan bila seseorang MP itu perlu kosongkan kerusi dan sebagainya, hanya melibatkan jika MP itu keluar parti dia dan menjadi bebas, atau keluar parti separti A dan masuk parti B, ya, dalam satu-satu penggal parlimen, ya. Dalam keadaan itu dia perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, maka perlu ada PRK jika belum lagi dekat dengan PRU. Okey. Nah, jika parti memecat MP itu dilindungi, maka dia tidak perlu kosongkan kerusi. Now, sekalipun sesebuah parti telah meminda perlembagaan parti untuk memberi definisi MP, ya, dia sebut sana MP yang merupakan ahli parti, jika melanggar dasar parti maka ini atau itu dan sebagainya, kan, untuk nak kononnya selaraskan dengan undang-undang anti lompat. Sekalipun dah diselaraskan, tetapi jika MP melakukan sesuatu yang melanggar dasar parti, tetapi ia merupakan sebahagian daripada hak berperlembagaan MP itu, maka MP itu, apa jua parti buat,
dia tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Satu contoh saya beri ialah melaksanakan hak berperlembagaan untuk menentukan secara sukarela dan peribadi pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri. So, contohnya MP UMNO tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, tetapi UMNO, kepimpinan tertinggi UMNO tidak setuju, dia tidak mahu tarik sokongan daripada Perdana Menteri, dan kemudian UMNO mengambil tindakan terhadap MP itu. Apa jualah isunya, MP itu tidak perlu kosongkan kerusi. Ada dua sebab. Pertama, segala perkara dalam perlembagaan yang berkait dengan lantikan Perdana Menteri atau majoriti Perdana Menteri dan sebagainya tidak pernah dipinda untuk diselaraskan dengan pindaan perlembagaan yang berkait dengan Undang-Undang Anti Lompat. Kedua, kalau kita rujuk perkara 49A berkait dengan Undang-Undang Anti Lompat, pindaan yang berkaitan tu, saya tidak ingin masuk mendalam, tetapi ianya sememangnya didefinisikan dengan jelas apa dalam keadaan bila MP perlu kosongkan kerusi, dan ini bukan salah satu sebabnya. Dan sekalipun perlembagaan parti dipinda sebegitu rupa, bahawasanya jika MP melakukan sesuatu, keahlian dia tergugur secara automatik, biar apa sekalipun, kalau ianya membabitkan isu sokong atau tidak Perdana Menteri atau apa-apa isu lain, MP tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Ingat sampai bila-bila kenyataan saya ni. So, tak jadi isu dia masuk pakatan ini, dia masuk pakatan itu, ya, tak jadi isu asalkan dia tidak masuk parti lain, ataupun dia tidak masuk menjadi ahli satu gabungan lain yang didefinisi sebagai parti. Kerana Perlembagaan Persekutuan pertama kali sudah ada satu definisi parti politik, ia juga melibatkan gabungan parti-parti tertentu. So, asalkan MP tu dia tidak menjadi ahli, contohnya dia dari UMNO dia tukar menjadi ahli PAS, ataupun dari UMNO dia tukar jadi ahli Perikatan Nasional gabungan, asalkan dia tidak menjadi ahli di situ dan keluar daripada UMNO, dia tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Maknanya jika dia jadi sebahagian daripada satu kerajaan, itu tak timbul isu. Dan katakan cukup MP tarik sokongan terhadap Perdana Menteri hilang majoriti, dan disebabkan itu satu kerajaan baru terbentuk oleh satu blok baru kerajaan, MP itu tidak boleh dituduh memasuki satu pakatan baru, kerana hal-hal berkaitan dengan majoriti Perdana Menteri, lantikan Perdana Menteri, tak ada kena mengena dengan parti, dia buta parti, tak ada kena mengena dengan isu pakatan kegabungan, itu semua tak wujud. Perlembagaan hanya merujuk kepada jumlah ahli parlimen yang sokong atau tidak Perdana Menteri yang dilantik, ya. So, jika contohnya ada 40, contohlah untuk tujuan perbincangan, ada 40 MP tarik sokongan terhadap Perdana Menteri hilang majoriti dengan cara yang besar, dan kemudian MP-MP ni yang tarik sokongan ni sudah menjadi sebahagian daripada satu kumpulan MP baru yang majoritinya sokong seorang individu lain, ya. Itu peribadilah, MP nak sokong siapa, itu peribadi MP, parti tidak boleh masuk campur. Sekalipun melanggar dasar parti, saya dah jelaskan, ia tidak ada apa-apa implikasi, dia tidak perlu kosongkan kerusi. So, dia MP ni dah tarik sokongan terhadap Anwar, kemudian dia sokong orang baru, walaupun kepimpinan utama UMNO tak sokong orang tu, tapi dia sokong, dan jumlah MP yang cukup sokong orang baru tu, dan orang baru tu naik sebagai Perdana Menteri, MP ni tidak boleh dituduh menjadi sebahagian daripada satu pakatan. UMNO tidak boleh tiba-tiba kata, oh, ini adalah pakatan MP-MP baru, mereka ada perjanjian baru. Itu mengarut. Sebab perlembagaan hanya merujuk kepada MP-MP, jumlah MP-MP individu yang menyokong seorang individu lain, MP lain, yang melayakkan dia menjadi Perdana Menteri atau tidak, ya. Dan sekalipun
Dan sekalipun majoriti MP-MP yang sokong orang baru ni, kemudian mereka declare bahawa mereka sudah capai satu kesefahaman, pun tak jadi isu. Selagi MP tu dengan tidak keluar UMNO secara sukarela dan masuk parti lain secara sukarela. Dia tidak keluar UMNO secara sukarela atau dia masuk parti lain secara sukarela. Selagi benda tu tak terjadi ya, dia tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Kemudian jika sekumpulan MP menandatangani satu perjanjian untuk satu persefahaman, tetapi tidak melibatkan dia tukar parti ke, dia keluar parti ke, itu bukan hal UMNO. So Ashraf Wajdi secara langsung telah mengelirukan rakyat, dan MP sama ada secara sengaja atau tidak, saya tak tahulah. Okey. So saya nak jelaskan kepada anda, terlalu banyak benda MP boleh buat secara demokratik dan secara berperlembagaan yang UMNO tidak boleh halang. Dan kepimpinan tertinggi UMNO sama ada baru sedar ataupun mereka telah memperdaya MP-MP selama ni. Tapi MP-MP saya beri jaminan ramai sudah sedar, sebab mereka ada tempoh lebih setahun untuk membuat rujukan yang rapi. Ya. So inilah apa yang boleh saya kongsikan bersama anda berdasarkan persoalan yang diajukan kepada saya. Dan banyak persoalan yang diajukan kepada saya ini adalah respons rakyat terhadap kenyataan-kenyataan, majoritinya dibuat oleh pemimpin-pemimpin blok kerajaan. Jadi bila kita beri penjelasan, jangan ada orang terasa. Kalau terasa, baik suruh orang-orang dalam kerajaan ni yang keluar kenyataan yang mengelirukan ni berhenti keluar kenyataan. Fikir-fikirkanlah ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.